Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam OBTV. Macam biasa, OBTV akan menyajikan kisah-kisah yang menarik berlaku sepanjang minggu ini. Tak kisahlah di Facebook, Twitter dan juga Instagram. Dan story yang pertama, apa dia, Ira? Story pertama mengenai seorang penyanyi dikatakan bantu lelaki kurang siuman. Wah, baik betul kan? Bagus betul penyanyi itu. Story kedua apa tu, Ash? Dan story yang kedua mengenai seorang wanita dikabarkan maut sebab bertindik. Sebab bertindik je? Yes, bertindik saja. Kalau korang nak tahu cerita lebih lanjut, jom kita layan OBTV. Jom. Okey guys, untuk berita OBTV yang pertama minggu ini, Ira, lagu sejarah mungkin berulang nyanyian kumpulan New Boys pernah menjadi kegemaran orang ramai pada waktu dulu. Terbaru vokalis kumpulan pop rock iaitu Tomok telah memuat naik sebuah rakaman video yang menunjukkan seorang lelaki yang dikatakan kurang siuman menyanyikan lagu sejarah mungkin berulang. Lagu Ash tadi tu. Betul. Iaitu lagu yang popular dan pernah menjadi fenomena pada zaman dahulu. Yes, betul tu, Ira. Rakaman yang dimuat naik penyanyi itu sendiri telah memaparkan seorang lelaki sedang menyanyikan lagu tersebut sambil duduk di kaki lima di hadapan sebuah bank. Nyanyian lelaki itu yang berpakaian lusuh serta berkaki ayam dikatakan dirakamkan oleh orang awam. Selepas video tu tular dekat media sosial, Tomok terus mengemas kini hantaran dekat Instagram dia dan mengatakan dia nak cari siapa lelaki yang nyanyi lagu New Boys tu. Di perkongsian itu kan, Ira, Tomok juga meminta sesiapa yang mengenali lelaki tersebut supaya menghubunginya di Instagram. Tomok juga mendapat tahu lelaki tersebut menetap di Semporna, Sabah. Tomok memuat naik sebuah foto yang menunjukkan tangkap layar dia sedang membuat panggilan video bersama lelaki tersebut. Kelibat abang tu dapat dikesan juga. Sekejap je nak cari benda-benda macam ni. Betul, netizen kita kalau bab-bab sini memang tolong laju, orang memang laju kan. Tomok berkata, Alhamdulillah saya dapat bercakap dengan abang ini tadi. Terima kasih rakan-rakan di Semporna, Sabah yang usahakan untuk mencari lelaki itu. Dan juga, Ira, tidak dilupakan kepada orang yang membantu untuk mengesan keberadaan abang itu. Supaya bukan sahaja Tomok boleh tolong, malah orang ramai yang tengok video tu dapat menolong juga individu itu. Betul tu, setuju. Dan semoga abang tu dilindungi dan semoga urusannya dipermudahkan. Amin. InsyaAllah, amin. Okey guys, berita OBTV yang seterusnya. Okey, Ira, setengah orang sanggup menanggung sakit demi untuk kecantikan, demi untuk nampak cantik. Tapi tindakan wanita ini untuk mencantikkan dirinya akhirnya memakan diri. Tak sangka pula tindik ni boleh meninggalkan kesan yang mendalam kepada kesihatan kita, Ira. 2 bulan lalu seorang wanita mengambil keputusan untuk menindik bibirnya. Kebiasaan tempat yang ditindik adalah telinga atau hidung kan, macam mana kita nampak orang kat luar. Tapi wanita ni ditindik dekat bibir pula. Wanita yang berusia 20 tahun itu dilaporkan maut, Ira. Sampai maut bertindik, lepas tu maut selepas mengalami jangkitan otak. Dan menerusi laporan yang dipetik daripada Daily Star, Andressa Souza dilaporkan meninggal dunia selepas 24 hari bertaruh nyawa di ICU di sebuah hospital di selatan Brazil. Betul, Ira. Menurut ibu Andressa, anak perempuannya itu menderita jangkitan otak selama 2 bulan selepas menindik bibir dengan harga RM47.50. Dan sejak daripada itu, Andressa mula mengalami sakit kepala dan juga mengalami demam yang sangat teruk. Mungkin jarum yang ditindik tu tak bersih, kita tak tahu kan. Sebab benda tu memang kena betul-betul bersih baru betul. Selepas itu, Ira, doktor memaklumkan bahawa jangkitan tersebut telah memasuki salur darah Andressa melalui aksesori tindikan berkenaan sehingga merosakkan 37% bahagian otaknya. Dan susulan daripada itu, doktor telah melakukan pembedahan dan intubasi ke atas mangsa sebelum dia disahkan meninggal dunia pada 9 Julai lalu. Betul, Ira. Menurut doktor, jikalau ditakdirkan Andressa selamat, kemungkinan dia tidak dapat sedarkan diri dan juga dia tidak mampu hidup normal. Sebab apa? Dah sampai ke otak. So mungkin otak tu tidak berfungsi dengan baik. Kesian dia lah kalau macam tu kan. Kalau dia hidup pun mesti dia terseksa. Sebab yelah, benda ni jangkit dekat otak, so agak bahayalah kan. Okay guys, untuk story pertama OBTV kali ini
Ash nak cakap lah, kadang-kadang kan orang kalau ada masalah kewangan, Betul. diorang mesti akan minta tolong daripada keluarga dulu ke kan, ataupun daripada kawan-kawan terdekat dulu ke. Tapi lain pula yang terjadi kepada seorang wanita ni. Yes. Apa cerita tu? Untuk pengetahuan anda, seorang wanita di Dagestan, Russia didakwa sanggup menjual bayinya yang baru berusia 5 hari, Nasha. 5 hari? Dengan harga RM12,000 dan deposit sebanyak 10%. Amboi, macam nak beli kereta Nasha kan? Ada deposit semua dan dalam pada tu pasangan suami isteri yang nak beli anak dia tadi ni telah memberi keterangan kepada pihak polis lah kan. Sebab macam pelik je nak jual-jual macam ni. Betul. Dan menurut pasangan itu, ibu kandungnya tu mahu meninggalkan bayi tu dekat hospital je. Sebab dia tak nak bagi nafkah apa-apalah dekat anak dia tu. Jadi mereka ambil keputusan untuk ambil bayi tu. Ketika bayi lelaki terbabit ingin mendapatkan rawatan lanjut di hospital, doktor dia meminta sijil kelahiran. Namun tidak mempunyai dokumen berkenaan lah, sijil lahir dan sebagainya. Ibunya dia macam offer untuk jual dengan harga RM6,000. Dia dah jual bayi. Dah dapat deposit. Surat beranak pun nak jual juga? Yes, itu pun nak jual juga, Nasha. Sangat. Si ibu ni berhasrat untuk nak membelanjakan wang tu lah. Tapi dia nak belanja untuk apa? Untuk nak kos buat pembedahan hidung lah pula. Tak tahulah Nasha kan, mungkin teruk juga dia punya pernafasan tu, kita tidak tahu kan. Walau bagaimanapun, sebelum pasangan itu sempat menyerahkan baki jumlah bayaran, pihak polis berjaya menangkap wanita berkenaan atas dakwaan melakukan pemerdagangan manusia. Ya, betul. Dan akhirnya pasangan itu membuat keputusan untuk ambil bayi itu dijadikan sebagai anak angkat. Yes. Dan selepas diberitahu mengenai keadaan si ibu dan mendapat galakan daripada jiran suspek juga. Yes, nasib baiklah ada orang yang sanggup untuk menjaga bayi itu. Bayangkan baru 5 hari. Kesian ya. Lepas tu nak jual. Ibu apalah macam tu sekali ya. Tercantik ke hidung tu? Okey guys, untuk berita yang seterusnya, setengah pasangan yang ada untuk merancang berkahwin kan, kadang-kadang tu macam mungkin tak jadi sebab apa, jodoh tak sampai. Betul. Dan sebagainya. Tetapi satu kes terjadi di India, Nasha, apabila satu pasangan ni tak jadi kahwin atas sebab yang tidak suka warna kulit yang gelap katanya. Terus macam I tak nak kahwin. Jadi seorang pengantin perempuan ni di India, dia membuat keputusan untuk nak batalkan perkahwinan dia bersama dengan bakal suami dia ni. Dikenali sebagai Nita Yadav, dilaporkan bakal bernikah dengan Ravi Yadav di Bartana, Uttar Pradesh. Namun perasaan teruja untuk meneruskan majlis perkahwinan tersebut mula hilang pada saat-saat yang terakhir. Macam drama lah Syah. Menurutnya, pengantin lelaki yang hadir pada majlis mereka itu bukanlah lelaki yang diperkenalkan kepadanya sebelum ini. Betul macam drama Bollywood, Nasha. Malah dia turut meluahkan rasa tidak suka akan warna kulit pasangannya itu kerana dikatakan terlalu gelap. Walau bagaimanapun, ahli keluarga dia tetap merayu wanita tersebut selama 6 jam untuk teruskan juga perkahwinan tu. Tapi apa-apa pun, Anita kata nahi is nahi. Bapa kepada pengantin lelaki itu telah membuat laporan polis. Dia mendakwa barang kemas bernilai ribuan rupi yang diberikan kepada pengantin perempuan sebagai hadiah itu tidak dikembalikan kepada mereka semula. Sebab itulah jadi kes polis. Dan bukan itu sahaja, pengantin lelaki turut mengatakan bahawa maruahnya tercalar. Gara-gara sebab wanita tersebut dia kata dia tak menerima lelaki tu hanya kerana warna kulit. Sabar je lah nak buat macam mana. Boleh buat drama. Harap-harap barang kemas tu dikembalikan semula lah. Itu yang penting lah. Baiklah guys, kita masuk ke berita yang pertama kita nak kongsikan. Macam biasa Dan, kalau orang kata kalau pasal jodoh ni, kita kena ada usaha. Sebab jodoh ni dia tak datang bergolek begitu sahaja. Dia tak datang tiba-tiba turun dari langit. Tak ada. Kalau turun macam tu, banyak yang akan jatuh dari langit. Risau kan. Jadi nak cari satu pasangan hidup ni bukan satu benda yang mudah. Baru-baru ini seorang individu nekat mencari jodoh dengan menggunakan banner yang digantung di tepi jalan. Dia kata yang dia sebenarnya dah lama hidup sendiri. Dah lama hidup solo. Lama sangat hidup bujang. So dia dah rasa inilah masanya. Inilah masanya. Dah tiba masanya untuk dia cari pasangan hidup. Tambah Arif lagi, dia pun tak mempunyai wajah yang tampan. Abah batch mono. Allah Akbar. Tapi wajah ni secondary Dan. Betul, saya setuju. Tapi dia kata dia kena berusaha lah. Nak dapatkan jodoh yang terbaik. Sekarang ni kalau nak tahu, Arif dah tiada ibu untuk dijadikan jodoh. Sebab macam kita yang lain mungkin yang masih bernasib baik ada ibu, mungkin
Ibu ni last resort. Dia kata kalau kau bujang sangat tak apalah, ibu carikan. Ibu tolong. Ibu tolong. Tapi tidak untuk kes dia. Jadi bila dia tahu dia dah tak ada ibu, dia kena usaha sendiri untuk cari jodoh dia. Selain daripada tu, dia juga meminta para wanita untuk menghantar resume. Orang kata biar dia check satu-satu. Dia filter lah, dia filter. Amazing lah. Tapi dahsyat. Orang yang dia suruh orang kata nak canon-canon kan, dia bayar RM10,000. Hebat. Dia kira macam agent dapat RM10,000 lah. Berapa pula hantaran dia nak bagi? Itu lain lah tu. Confirm. Oish. Banner yang dipasang itu mendapat sambutan daripada portal negara luar. Bukan Malaysia je yang cover cerita ni. Bukan daripada Indonesia, Singapura dan juga Brunei. Turut cover cerita ni. Kita bukan apalah, kita macam kagum dengan Arif ni sebab dia ada satu tindakan yang luar biasa daripada pria-pria biasa seperti kita. Betul, tindakan yang di luar kotak di luar kotak. Kalau macam tak apalah, kalau aku dah usaha cari dekat sini tak jumpa, cari kat sini tak jumpa, ini last resort. Ini dia last pasang resort. banner, dia hantar flyer semua kat orang, dia cari sampai dapat. Tak apalah, kita doakan supaya Arif ni semoga dia dapat bertemu dengan jodoh yang baik dan insya-Allah dapat menamatkan zaman bujang tak lama lagi. Betul. Kan? Samalah kita doakan Dan juga. Haish, amin. Okey guys, berita OBTV yang seterusnya. Sepasang kekasih di Thailand dipercayai mencuri patung Hello Kitty daripada bangkai sebuah kereta di tapak pelupusan sampah Patch Mono. Okey. Namun begitu, mereka bertindak memulangkan semula kerana dipercayai bahawa patung terbabit berhantu. Apa yang terjadi, Patch? Beberapa hari lalu, kamera litar tertutup CCTV merakam seorang lelaki dan wanita mencuri patung berkenaan. Namun pada pukul 2 pagi keesokan harinya, pasangan yang mencuri itu datang semula. Dia Memulangkan semula anak patung berkenaan. dan jawab wanita itu, pada malam mereka mencuri patung terbabit, dia ternampak kelibat seorang gadis kecil di dalam bilik tidurnya, Patch. Dan dia pun ada rasa macam apa tau? Dia rasa dia macam kena cekik. Waktu dia tengah tidur mungkin. Adakah anak patung itu punca kejadian itu? Kejadian-kejadian misteri yang berlaku dekat diri dia kan. Naik bulu roma saya. Naik kan. Dan jelas sebab tiba-tiba rasa experience macam tu, mesti dia orang pun start rasa risau. Dia orang pun start rasa tak senang. Kan. Jadi bimbang, risau akan perkara ni untuk berlaku lagi, terjadi lagi. Dia orang akhirnya buat keputusan untuk memulangkan semula anak patung tersebut. Tapi moral of the story Adalah simple, sangat mudah. Yang mana jangan mengambil barang orang lain. Itu je, Pat. Jangan mencuri. Jangan mencuri, jangan ambil benda. Senang cerita macam ni lah. Bukan dia punya, tak payah ambil. Betul. Kan. Ini orang kata daripada kecil kita dah ajar. Jangan mencuri, jangan mencuri, jangan mencuri. Yang besar apatah lagi. Senang je benda ni. Jangan ambil barang orang. Betul. Renung-renungkan dan selamat beramal. Itu sahaja berita-berita untuk OBTV kali ini. Kepada anda yang nak baca artikel-artikel yang menarik, boleh pergi ke www.ohbulan.com. Dan kalau anda suka menonton video-video menarik, boleh ke YouTube Oh Bulan Official. Dan jangan lupa follow akaun TikTok kami, iaitu Oh Bulan Official juga. Jangan lupa saksikan OBTV setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 petang hanya di TV9. Dan dengan itu, saya Patch Mono. Saya Daniel Nawawi. Sehingga kita jumpa lagi. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye. Bye. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.